sejahtera, saya Syazmi Ashraf Rahim, moderator anda pada ini. Selamat datang kepada Mini Studio Majlis Belia Malaysia, dibawakan khas untuk anda dengan topiknya Sukan dan Gaya Hidup yang Sihat. Bersama saya pada hari ini, panel di sebelah kanan saya iaitu saudara Muhammad Wan Husni Abdullah, Exco Majlis Belia Malaysia. Selamat datang tuan. Terima kasih, Assalamualaikum dan salam satu Belia Satu Malaysia. Okay. Di sebelah kiri saya pula, panel yang kedua adalah saudara Tai Ming Yo, Exco Majlis Belia Malaysia. Selamat datang tuan. Terima kasih saudara Ashraf. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik sukan dan gaya hidup yang sihat. Seperti kita tahu sekarang, segelintir belia kita kini mengamalkan sukan dan gaya hidup yang sihat. Sebagai contoh, mereka lebih, orang kata, benar-benar tahu tentang piramid makanan yang mereka ambil, dengan aktiviti yang mereka lakukan, dengan senaman-senaman yang orang kata terdidik dan sebagainya. Jadi, soalan pertama saya ialah berapa peratusan belia yang mengamalkan sukan dan gaya hidup sihat dan mengapa? Macam mana nombor ini terhasil? Saudara Wan Husni. Saya tujukan kepada Wan Husni dulu. Okey, mengikut peratusan pada hari ini, tahap budaya sukan di kalangan belia Malaysia ni masih lagi dalam kadar sederhana, iaitu lebih kurang 40.8% berbanding negara maju. Kajian ini dibuat oleh dalam kalangan rakyat Malaysia pada 2014. Secara umumnya kalau kita lihat rakyat Malaysia hari ini dia mengambil peduli tentang prestasi sukan antarabangsa. Tetapi kalau dilihat, dia orang sebenarnya kurang bersukan. Tetapi dia ambil peduli tahap kita punya pasukan kebangsaan. Seperti ambil contoh paling mudah bola sepak lah. Di mana kalau ranking turun naik ke, dia akan ambil tahulah. Tapi bagi saya kalau kita nak katakan dia orang mengamalkan cara hidup sihat ke tidak, peratusan tinggi itu tidak lagi. Ia masih di bawah paras sederhana, 40.8%. Kita sedia maklum seperti yang diucapkan oleh YBKJ, peratusan yang dicapai oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom adalah 60%. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Tai, mengapa, macam mana peningkatan, sebab kita tahu pada tahun 2007 ketika dibuat orang kata satu statistik, kita masih berada di paras 22%. Rakyat kita yang aktif bersukan 2014 hingga 16 kita sudah cecah 40.8. Mungkin apakah faktor-faktor, atau adakah mungkin sebab trend ataupun kesedaran orang kata belia kita dan juga rakyat umumnya lebih mendekati dengan orang kata gaya hidup yang sihat ni? Okay, sebenarnya untuk faktor-faktornya dia ada beberapa, kita boleh lihat dari beberapa sudut lah. Yang pertama, kita nampak dari dulu, tahap kesedaran tu satu faktor yang sangat penting, iaitu kita sedar, kita sedar akan kepentingan sukan dan gaya hidup sihat tu terhadap kesihatan kita, terhadap kesejahteraan kita. Yang kedua adalah dari segi pendidikan. Pendidikan tu memang dalam sukatan pelajaran Malaysia ni, sejak kanak-kanak lagi kita dididik supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Walau bagaimanapun pembudayaannya masih kurang, disebabkan mungkin pendidikan informal tu yang kita perlu diperkasakan. Seperti ibu bapa semua, mungkin ibu bapa kita daripada generasi yang lebih tua, maka mereka mungkin kurang sedar akan kepentingan sukan dan mereka tidak mendidik anak-anak mereka untuk supaya giat bersukan. Dan kalau kita tengok kedua berkenaan dengan urbanisasi dan gaya hidup di kawasan bandar. Kebanyakan orang bandar ni dia sibuk dengan kerjaya mereka dan mereka untuk masa senggang mereka lebih suka menggunakan masa tu untuk hiburan daripada sukan, sebab pada pendapat mereka rasa cara itu dia lebih berkesan untuk menangani stres mereka. Ini pun salah satu faktor lah. Dan orang bandar ada satu lagi isu adalah keselamatan. Sebab ramai orang bandar beranggapan bahawa keselamatan di bandar ni, di bandar-bandar ni kurang sedikit ya, disebabkan oleh kedatangan pekerja asing dan sebagainya. Tapi jadi saudara Tai, saya nak mencelah sedikit. Okey, mungkin dengan orang kata keadaan orang bandar yang orang kata di kota yang dengan sibuk, tapi orang bandar lebih terdedah kepada orang kata penggunaan teknologi, media sosial dan sebagainya. Mungkin saudara Husni boleh tambah sikit melalui media sosial, bagaimana mereka boleh dapatkan orang kata
orang kata dapatkan informasi tentang gaya hidup sihat melalui media sosial? Okey, kalau kita lihat trend hidup di bandar sekarang ni, memang macam saya setuju macam Tay cakap tadi, sebab dia orang lebih terdedah kepada unsur-unsur yang orang kata membahayakan diri untuk anak-anak family melalui aplikasi yang ada sekarang ni, melalui orang kata gadget-gadget ni, melalui itulah dia orang kata kita boleh upload segala-gala tentang kesihatan. Okey, macam saya pun, saya sendiri kita upload tentang gaya hidup sihat lah, cara-cara senaman yang harus kita lakukan. Just simple of that, di rumah pun kita buat senaman apa juga kan. Even di pejabat sekalipun waktu tu senggang Sebab saya nampak sekarang ni memang dah jadi trend. Apa juga kita akan upload, apa juga kita akan simpan dalam handphone. Dan juga kalau kita lihat juga sekarang ni dekat Malaysia ni macam dah jadi trend. Kalau lelaki lah abang sador, betul kan, abang sador mesti pergi gym. Sebab waktu masyarakat di bandar ni, kalau kita lihat, memang dia tak ada masa petang untuk bersukan. Cara dia adalah pergi ke gym. Itu antara orang kata itu antara trend sekarang lah, trend waktu kini. Okey, saudara Time, bagaimana tuan rasa untuk orang kata belia-belia kita dan juga belia khasnya dan juga rakyat Malaysia umumnya, waktu senggang mereka, apa yang mungkin boleh mereka lakukan waktu senggang untuk orang kata ke arah gaya hidup yang lebih sihat? Okay, sebab untuk gaya hidup sihat tu dia ada beberapa aspek. Okay. Sama ada kita boleh tengok dari aspek makanan, pemakanan yang seimbang. Saya rasa yang ini mungkin boleh tercapai lah untuk orang bandar ni, walaupun dia sibuk, tapi mereka boleh merancang pemakanan mereka dengan mengurangkan makanan-makanan seperti fast food, snack, makanan-makanan yang berkalori tinggi, dan mereka boleh memilih untuk mengambil makanan-makanan yang berkhasiat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging putih, yang kurang lemak dan sebagainya, dan kurangkan pengambilan pengambilan air bergas ataupun minuman manis dan sebagainya. Satu lagi aspek dari segi sukan, macam mana dia nak bersenam. Seperti saya setuju dengan apa yang saudara Husni sebut tadi. Untuk orang bandar sekarang, salah satu alternatif untuk bersukan adalah di gym, ataupun kadang-kala di juga kompleks-kompleks sukan yang disediakan lah. Walau bagaimanapun, yang penting saya rasa yang penting adalah mindset kita. Sama ada kita ada kesedaran dan kita rasa kita adalah pilihan kita, sama ada kita nak kita hidup sihat ataupun kita tidak. Waktu senggang tu, saya rasa orang bandar dia lebih cenderung menghabiskan masa dengan social media, dengan menonton wayang, dan ataupun aktiviti malam, saya tak nak sebut lah itu. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan. Mereka boleh memilih untuk bersukan dengan cara mereka. Dekat rumah pun mereka boleh mengamalkan senaman-senaman yang mudah di rumah mereka. Sebab sekarang ni pun kita lihat belia kita sekarang mencari keseronokan yang lebih ke arah kesukaran, contohnya futsal, contohnya even bowling, pergi memanah, sekarang ni dah ada trend orang start panjat bukit, hiking dan sebagainya. Itu adalah orang kata aktiviti-aktiviti waktu senggang yang orang kata ke arah kesihatan. Okey, tak apa, kita berehat sebentar, kita pasangkan tekak dulu. Kita akan kembali selepas ini. Kita memberi fokus kepada 5 nilai teras utama. 5 nilai teras ini, yang pertama adalah perlembagaan negara. Nilai teras kedua adalah kepimpinan. Nilai teras ketiga adalah kerja berkumpulan dan kesepakatan. Nilai teras yang keempat adalah menghormati kepelbagaian. Nilai teras yang kelima adalah pendekatan kreatif dan menyesuaikan. Kami bersama MNM. Malaysia
jiwa. Hai, selamat kembali ke Studio Mini Majlis Belia Malaysia bersama saya Syazman Syafrahim, moderator anda pada hari ini, dan juga bersama-sama kita ada dua orang panel, iaitu saudara Wan Muhammad Husni Abdullah dan juga saudara Tai Ming Yong, Exco Majlis Belia Malaysia, membincangkan pada topik hari ini iaitu sukan dan gaya hidup yang sihat. Kita kembali pada topik kita dan juga ingin saya bertanya kepada saudara Tai. Malaysia telah merancang iaitu pada Wawasan 2020, objektifnya ialah untuk menghasilkan 50% daripada rakyat Malaysia kita membudayakan budaya gaya hidup yang sihat dan juga bersukan. Jadi soalan saya, kita boleh capai ke dengan nombor orang kata lagi berbekal lagi 4 tahun ni untuk menuju ke 2020, 50% daripada 40.8% yang sekarang ni, saudara Mai? Tai. Terima kasih Saudara Ashraf. Bagi saya memang berpandangan optimistik lah dengan pencapaian yang bakal kita capai pada tahun 2020 ni. Kita lihat katakan kalau kita dapat meningkatkan dari tahun 2007 22% ke 40.8% pada tahun 2016. Apa masalahnya kita untuk meningkatkan lagi pencapaian tu kepada 50%, sedangkan saya rasa YBKJ pun telah sebut bahawa beliau menyasarkan peningkatan kepada 60% pada masa yang akan datang. Jadi walau bagaimanapun saya rasa inilah merupakan satu kerjalah untuk KBS, MBM dan juga NGO lain untuk merakyatkan sukan melalui pelbagai saluran. Dan fokus pembangunan sukan ni kita perlu diperluaskan kepada semua rakyat Malaysia, khususnya kepada generasi muda. Muda supaya. Dan saya yakin kalau kita melibatkan lebih ramai rakyat dalam sukan dan gaya hidup sihat, kita akan dapat menghasilkan lebih ramai lagi calon atlet yang cergas, kompeten dan mampu mewakili Malaysia dalam arena sukan pada masa yang akan datang, sekiranya kita menjadikan sukan ni satu amalan hidup kepada semua rakyat Malaysia. Satu amalan juga budaya. Baik, soalan seterusnya saya kepada saudara Tai. Berbanding peratusan kita tahun lepas, seperti yang saudara kata, kita secara optimisnya kita akan capai 50% pada tahun 2020. Jadi mungkin sedikit perkongsian antara saudara Tai dengan kami dan juga saudara Wan Husni. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mencapai Wawasan 2020 ni, saudara Tai? Untuk mungkin saya akan bincangkan dari segi apa yang telah diambil lah. Tindakan diambil oleh Kementerian Belia dan Sukan, oleh pihak kerajaan. Sebenarnya KBS memang committed lah dalam mempromosikan dan meningkatkan kesedaran dan juga meningkatkan prestasi sukan atlet-atlet Malaysia di Malaysia. Dan sebagai contoh, kalau kita ambil yang khusus untuk langkah-langkah untuk merakyatkan sukan ni, kita ada pelbagai program seperti yang kita semua ketahui, seperti Fit Malaysia, dan dalam bulan depan 8 hari Oktober kita akan adakan juga Hari Sukan Malaysia, dan program-program ni melibatkan secara meluas rakyat jelata. So dia satu program yang besar juga kan? Ya, program. Jadi okey, itu daripada segi kementerian, inisiatif oleh Majlis Belia Malaysia selaku Exco Sukan Majlis Belia Malaysia. Saudara Wan Husni, apakah langkah-langkah ataupun orang kata usaha-usaha atau inisiatif yang telah diambil oleh Majlis Belia Malaysia? Sebenarnya begini, kami di Majlis Belia Malaysia melalui Jawatankuasa Sukan, Kebudayaan dan Gaya Hidup Sihat di bawah jawatankuasa saya,
kita telah merangka dan merancang sebenarnya Hari Sukan Negara yang akan datang ni. Kalau kita sebenarnya Hari Sukan Negara ni, kita ada Karnival Sukan Belia Malaysia sendiri. Kita ada pesta sukan dan kebudayaan Belia Malaysia yang setiap 2 tahun sekali, dan juga setiap tahun juga kita akan ada Karnival Sukan Belia Malaysia khusus kita buat sempena Hari Sukan Negara. Okey, kita untuk pada tahun lepas kita tuan rumah ni Negeri Sembilan. Di Seremban kita adakan sepak takraw, bola jaring, petong, lombol, badminton. Pada tahun ni pula kita tertumpu di Putrajaya, di Presin di Presin 18. Kita akan adakan karnival futsal untuk lelaki dan wanita, acara zumbaton, dan juga kita tidak meminggirkan golongan-golongan yang orang kata berat badan berlebih ni kan. Kita akan adakan Happy 100 kg Fun Walk. Kita bila kita masuk ke dalam FB, kita minta pendapat melalui ketua penerangan kita. Dia endorse dalam FB, terus beribu like. Mana ini seperti pertandingan atau macam kita mana? Memang kita adakan perjalanan, tetapi kita lebih kepada gaya hidup sihat. So kalau kita lihat macam saudara kata tadi, dalam 2020 kita mampu capai ke tidak? Bagi saya kita boleh capai. InsyaAllah tak ada masalah, kita boleh capai. Tetapi dengan syarat berbilang bangsa, semua kaum berbilang bangsa mengikut umur atau jantina akan bersama-sama dalam mengaktifkan diri sendiri dalam sukan. Dan juga kita harus ada program khusus untuk golongan wanita dan juga golongan kurang upaya. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, apabila sesudahnya Paralimpik di Rio ni, betul. kita lihat golongan kurang upaya ni sudah dipandang tinggi. Saya rasa pun dah kita tak perlu pakai golongan kurang upaya, kita pakai golongan kami luar biasa. Ya, Okey? Golongan kami luar biasa ni telah membuka mata orang kata semua masyarakat. Dan saya kira kalau ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak luar biasa ni, saya kira dah tak malu dah, sebab dia sebenarnya sukan ni kalau kita lihat sekarang ni dah boleh menjadi mata pencarian dan kerjaya. Kalau kita tak berjaya di dalam pelajaran, sukan boleh membantu. Kerana kalau kita lihat hari ni jabatan-jabatan kerajaan, bank-bank, GLC perlukan atlet-atlet sukan ni, sebab mereka ada sukan ni every year kan, nak menaikkan nama masing-masing lah. Dan saya lihat macam saya katakan tadi, kita harus orang kata semua masyarakat di Malaysia harus bersama-sama lah dalam memastikan pada tahun 2020 besok kita dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 50% golongan sihat dan bersukan di dalam Malaysia. Okey, seterusnya soalan saya yang seterusnya. Ini untuk dua-dua. Nanti kita pilih siapa nak jawab. Kepada diri sendiri, apa langkah-langkah yang patut diri kita sendiri ambil untuk mendekati orang kata peratusan 50% pada tahun 2020? Kita mula dengan saudara Tai dulu. Okay, terima kasih saudara Ashraf. Saya pendapat kita sebagai pemimpin belia, sepatutnya kita perlu memimpin melalui teladan. Jadi kalau kita nak membudayakan gaya hidup yang sihat, kita sendiri perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dulu. Jadi bagi saya sendiri, yang penting kita perlu jaga pemakanan kita. Jadi saya sendiri pun dah kurang dah makan fast food ya. Saya akan cuba dapatkan makanan yang seimbang daripada dan saya memilih lah makanan yang saya ambil tu dari dan mempelbagaikan pengambilan makanan kita. Dan selain itu kita pun janganlah ketinggalan. Kita perlu juga sentiasa menjalankan senaman, menyertai program-program seperti jogathon, aktiviti sukan, dan untuk setiap minggu saya akan paksa diri saya untuk hadir ke gym 3 hari ya, supaya bukannya untuk jadi abang sado, tapi untuk menyihatkan badan kita lah. Dan yang ketiga juga sebab kita mungkin dalam Facebook kita ada banyak kita pun ada ramai friend lah dalam Facebook ni. Jadi kita boleh menggunakan Facebook ni untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang tentang kesihatan, tentang pemakanan dan sebagainya. Okey, saudara Wan Husni, bagaimana pula dengan pandangan saudara? Di pihak saya lah. Okey, kalau di pihak saya sama macam Tai lah. Kalau kita lihat sebelum ni mungkin diri saya lah mungkin kurang pengetahuan ke tentang bab-bab makanan, tapi sesudah kita lihat kita harus
orang kata Malaysia ni golongan diabetes tertinggi kalau betul. kita golongan diabetes obesiti tertinggi. So tapi bagi saya yang penting adalah kita kurangkan minuman-minuman manis ni, dan saya memang sekarang ni boleh katakan selalu air kosong. Dan juga setiap petang kalau saya tak ada apa-apa, saya akan pastikan saya mesti bersukan sekurang-kurangnya dalam masa 1 jam. Sebab saya pun bermain sepak takraw. So setiap petang kalau saya tak ada apa-apa yang harus saya lakukan, saya akan bermain sepak takraw lah. Secara peratusnya 45% gaya hidup orang kata orang yang menghidapi penyakit berbahaya kat Malaysia Di Malaysia ni tinggi. Jadi okey, kita berhenti sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana ya. Kita mempunyai kepelbagaian etnik. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan sebagainya. Jika kita boleh menghormati sensitiviti rakan-rakan kita, barulah kita dapat mencapai sebuah negara bangsa yang benar-benar bersatu. Kami bersama MBM. Hai, selamat kembali ke Studio Mini Majlis Belia Malaysia. Wawancara kita pada hari ini iaitu sukan dan gaya hidup yang sihat. Bersama saya dua orang panel yang orang kata Exco Majlis Belia Malaysia, saudara Wan Muhammad Usni Abdullah dan juga saudara Tai Ming Yo. Berbalik kepada cerita kita tadi, saya nak bertanya kepada saudara Tai. Sepanjang pelibatan saudara dalam Majlis Belia Malaysia, apakah program yang MBM telah jalankan dalam membina gaya hidup yang sihat? Saudara Tai. Di peringkat MBM sebenarnya banyak program yang MBM jalankan. Sebagai contohnya saya cuma ambil yang kebelakangan ni lah. Pada bulan Ogos yang lalu kita adakan Pesta Sukan Kebudayaan di Kuantan selama 3 hari. Dan kita juga adakan pertandingan bowling pada awal tahun ni dengan pegawai-pegawai KBS. Begitu juga pertandingan bowling tu dijalankan sempena dengan Pesta Sukan dan Kebudayaan. Dan selain itu pada bulan 5 di Tanjung Malim kami adakan jambori sukan rekreasi dan cabaran di Ulu Slim, Perak sebagai salah satu program Bandar Belia juga. Di situ salah satu program yang kita kata spotlight adalah sukan kenderaan 4x4 lasak, sukan lasak. Dan kita juga dalam sambutan Hari Belia juga kita ada elemen sukan Gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat Yes. dalam Hari Belia pada setiap tahun. Begitu juga dengan kerja KBS kita mengadakan program Fit Malaysia dan juga Hari Sukan Negara, dan tahun ni kita akan adakan karnival sukan patriotik Belia seperti yang disebut oleh saudara Wan Husni tadi. Dan selain itu biro-biro lain turut menjalankan program-program sukan ataupun yang kita kata gaya hidup sihat, seperti untuk biro perpaduan kerap mengadakan program pertandingan futsal perpaduan. Dan juga kadang-kala selain daripada sukan fizikal, program-program kerohanian juga kerap dilaksanakan oleh MBM. Adakah program ini berbentuk orang kata setiap tahun ataupun setiap bulan, ada macam mana? Yang ni bergantung. Ada yang seperti program seperti Hari Belia tu dia memang setiap tahun lah. Untuk mungkin 4x4 tu kita sedang usahakan untuk menjadikan dia satu acara tahunan. Yes, dan ada juga pertandingan futsal tu kita adakan mungkin selang beberapa bulan. Okey. Kita sendiri tahu, saya rasa rakyat Malaysia semua orang kata sedar bahawa program seperti Hari Belia Malaysia, orang kata Karnival Sukan Belia adalah satu program yang besar. Program yang melibatkan jutaan belia yang datang menghadiri program seperti ini. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Wan Muhammad Usni, apa program MBM yang akan datang bagi memupuk kehidupan yang lebih sihat yang akan datang nanti? Okey. Untuk makluman semua, melalui Jawatan Sukan Gaya Hidup Sihat dan Kebudayaan ni, kita telah merangka dan merancang berbagai program, khususnya untuk golongan muda. Sebab kita tahu, kita bukan kata golongan muda ni tak suka pergi dengan ceramah, tidak.
Dia kata tapi kita memang kita mudah untuk menarik golongan muda dan belia ni bila bersukan. Dengan itu pada seperti yang saya nyatakan tadi, kita telah baru je selesai merasmikan orang kata pelancaran Karnival Sukan Belia Malaysia ni sempena Hari Sukan Negara. Dan selepas ni kita akan ada Karnival Sukan Belia Malaysia sempena Hari Sukan Negara di Putrajaya. Dan selepas tu kita akan adakan road tour satu belia satu pengadil. Maknanya satu belia satu pengadil ni kita bawa program ni, kita nak belia-belia menjadi pengadil. Dari segi menjadi pengadil ni, dia orang kena berlari betul. So dia akan menimbulkan gaya hidup sihat dan juga daripada situ juga dia akan mendapat sedikit pendapatan. Maknanya kita di Majlis Belia Malaysia juga cuba merangka bukan hanya kita saja bersukan, tetapi boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka. Okey. Itu macam saya juga setuju macam Tan cakap tadi. Kita bukannya hanya tumpu kepada sukan saja, ilmiah pun kita ada, kerohanian kita ada. Macam ilmiah pada 10 hari bulan 11 kita akan cuba bawakan orang kata wawancara kesihatan lah. Memang kita akan adakan wawancara kesihatan pada 10 hari bulan 11 di Dewan IYC, di Dewan Kampung IYC. Kita akan bawakan Dr. Ismail Tambi, pakar kesihatan lelaki. Dia akan menceritakan bagaimana perlunya kesihatan seorang lelaki di sebelah pagi. Dan di sebelah petangnya, kita khusus untuk orang wanita pula, kita menceritakan tentang kanser. Maknanya kita nak belia-belia ni tahu gaya hidup sihat ni, kita kena tahu ni macam mana datangnya kanser, mana datangnya diabetes. Kita harus bagi diorang tahu, sebab kita belia kan, kita apa yang kita dapat kita jalan, kita try makan je kan. So kita maknanya selagi boleh. So kita nak bagi penerangan kepada mereka. So saya kira dengan itu kita nak bagi orang kata belia ni peka lah dengan kadar persekitaran dia orang macam tu. Okay, selaku pemimpin belia, saudara Tai dan juga saudara Wan Husni, saya nak bertanya, mungkin sepatah dua kata kepada belia di luar sana, belia khususnya dan rakyat Malaysia amnya, mungkin bagaimana mereka untuk meneruskan hidup yang akan datang dengan gaya hidup yang lebih sihat. Saudara Tai. Okay, untuk saya, saya ingin menyampaikan pada semua rakyat Malaysia supaya sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebenarnya amalan gaya hidup yang sihat tu adalah satu pilihan, dan terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih sama ada kita nak hidup dengan sihat ataupun kita tidak mahu hidup dengan sihat. Untuk memastikan hidup kita sihat, maka kita perlu menjaga kesihatan kita dari segi fizikal, iaitu dari segi pemakanan dan juga dari segi sukan. Selain itu, kesihatan sosial, emosi dan kerohanian juga kita perlu menjaga melalui aktiviti-aktiviti lain, aktiviti riadah yang membawa manfaat. Saudara Husni. Okey, bagi saya kita haruslah macam saya kata tadi, kita boleh memilih antara kita nak atau tidak. Tapi bagi saya gaya hidup yang sihat sekarang ini adalah amat penting sebab kita dengan persekitaran kita dilambakkan dengan makanan, kita dilambakkan dengan gaya hidup sihat yang orang kata kurang sesuai sebab kalau kita lihat memang orang kata orang Malaysia ni kalau kita lihat memang kadar diabetes, obesiti tertinggi. Dan saya yakin dengan agensi-agensi kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Majlis Belia Malaysia, kita terlalu banyak program. Kita beri kepada rakyat Malaysia. Kita harap mereka bersama-sama lah dengan kita. Sertai program kita kan, dan juga pokok pangkal dekat diri kita lah. Sama ada kita nak hidup sihat ataupun kita nak macam apa yang berlaku pada diri kita yang tentukan. Okay. Terima kasih, saya rasa sampai situ sahaja untuk hari ini. Terima kasih saudara Tai Ming Yo dan juga saudara Wan Muhammad Husni Abdullah. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya, di wawancara yang lain hari di Mini Studio Majlis Belia Malaysia. Terima kasih. Salam sejahtera.